Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan menyentuh bab 1, pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal. Ini standard kandungan yang ada dalam bab 1, iaitu pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal, media dan peralatan dalam GKT. Kaedah menyediakan kertas lukisan teknikal, melukis garisan dan menulis huruf dengan teknik yang betul, melakar lukisan ortografik. Ini standard kandungan. Tapi apa yang akan kita sentuh hari ini adalah pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal dan media peralatan grafik komunikasi teknikal. Baik, seterusnya, apa yang perlu awak tahu, apa yang perlu awak kuasai untuk hari ini adalah awak perlu ataupun dapat menerangkan evolusi lukisan teknikal. Kalau lihat pada ruangan standard pembelajaran, lihat pada ruangan standard pembelajaran. Awak perlu boleh menerangkan evolusi lukisan teknikal. Awak perlu dapat mengenal pasti mengenal pasti agensi yang terlibat dalam kepiawaian lukisan teknikal. Ada 9 agensi kesemuanya. Awak perlu dapat membezakan sistem unjuran, iaitu sistem unjuran berpusat dan sistem unjuran selari, dan juga boleh mentafsir GKT sebagai media komunikasi dan juga media pemberi maklumat, dan mencadangkan bidang kerjaya yang berkaitan dengan GKT. Seterusnya awak lihat pada rajah, ada 2 rajah di sini, iaitu rajah hieroglif dan juga rajah jam gajah. Rajah huruf hieroglif dan lukisan jam gajah. Daripada kedua-dua rajah ini, anda boleh menyatakan bahawa kita juga boleh menyatakan bahawa lukisan telah digunakan sebagai satu medium untuk berkomunikasi. Dari zaman dulu lagi lukisan ini telah digunakan sebagai medium untuk berkomunikasi. Kalau lihat dalam rajah hieroglif, ada lukisan berbentuk haiwan, berbentuk manusia. Kemudian pada tahun 90-an, lihat pada penggan seterusnya, pada tahun 90-an, revolusi komputer telah mula mengubah lanskap teknologi, di mana lukisan boleh dihasilkan menggunakan perisian lukisan berbantu komputer, CAD, iaitu Computer Aided Drawing, lukisan berbantu komputer. Lukisan ini dapat membantu menghasilkan lukisan yang berkualiti, secara lebih mudah, terperinci dan berkesan. Lukisan ini dapat membantu untuk menyiapkan lukisan dengan meningkatkan kualiti persembahan secara lebih mudah, terperinci dan berkesan. Seterusnya, kalau lihat pada rajah 1.13 pada muka surat 5, ini contoh lukisan yang dihasilkan menggunakan perisian berbantu komputer. Yang ini menggunakan perisian AutoCAD. Agensi-agensi penting dalam kepiawaian lukisan teknikal. Dalam agensi-agensi ini terbahagi kepada beberapa institusi kepiawaian, peringkat tempatan dan antarabangsa. Kenapa kepiawaian ini penting? Sebab kita nak menyeragamkan segala butiran dan simbol yang digunakan. Dan simbol-simbol ini mudah difahami oleh semua pihak. Dan tafsirannya juga betul. Itu kepentingan kepiawaian, supaya semua simbol yang diguna pakai ini semuanya sama, semuanya seragam dan difahami oleh semua pihak. Jadi ada 9 institusi kepiawaian di sini. Awak ada SIRIM, iaitu Institut Kepiawaian Penyelidikan Perindustrian Malaysia. Yang ini untuk peringkat tempatan. Peringkat tempatan. Ini peringkat tempatan. Institut Kepiawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia, SIRIM. Kemudian awak ada ANSI, Institut Kepiawaian Kebangsaan Amerika. Itu peringkat antarabangsa.
JSM, Jabatan Standard Malaysia, peringkat tempatan. Kemudian awak ada kepiawaian British, ISO, Pertubuhan Kepiawaian Antarabangsa, Kepiawaian Australia, Institut Kepiawaian Jerman, Kepiawaian Kanada, Kepiawaian Perindustrian Jepun. Yang ini semuanya adalah peringkat antarabangsa. Jadi 9 agensi ini awak kena ingat namanya. Jadi cikgu ingatkan awak supaya catatkan dalam nota anda 9 agensi kepiawaian ini. Okey. Seterusnya muka surat 6. Okey, muka surat 6, sistem unjuran. Okey. Kalau lihat di sini, lihat dalam carta, sistem unjuran ini terbahagi kepada 2 jenis unjuran, iaitu unjuran berpusat dan unjuran selari. Okey, Rajah 1.1.4 sistem unjuran ada 2 jenis, iaitu unjuran berpusat dan unjuran selari. Okey, setiap jenis unjuran ini ada sub unjuran yang lain. Contohnya unjuran berpusat ada 2 kategori ataupun 2 jenis, iaitu perspektif linear dan perspektif udara. Okey, perspektif linear ni terbahagi lagi kepada 3, iaitu perspektif 1 titik, perspektif 2 titik dan perspektif 3 titik. Okey. Kemudian awak ada unjuran selari. Unjuran selari ini dibahagi pada 2 jenis juga. Ada unjuran oblik dan unjuran ortografik. Unjuran ortografik ini awak dah pelajari di tingkatan 3, kalau tak silap saya, dalam matematik, iaitu di bawah kategori plan dan dongakkan. Di mana awak menggambarkan pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan kanan sesebuah objek. Okey, unjuran oblik pula ada 3, oblik arm, oblik kabinet, oblik cavalier. Jadi cikgu nak anda salin, salin nota anda, salin rajah ini ke dalam buku nota anda. Rajah 1.14. Baik, seterusnya adalah tafsiran bagi JKT. Okey, tafsiran bagi JKT. Apakah maksud JKT? Okey, JKT merupakan media perhubungan dalam bentuk grafik. Okey, media perhubungan dalam bentuk grafik dan ia mempunyai maklumat yang lengkap. Okey, media perhubungan dalam bentuk grafik yang mengandungi maklumat yang lengkap bagi menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Okey, itulah maksud JKT. Ini catatkan dalam nota awak. Tafsiran bagi JKT. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya adalah kerjaya yang berkaitan dengan grafik komunikasi teknikal. So, kalau awak lihat di sini, grafik komunikasi teknikal digunakan secara meluas dalam bidang kejuruteraan. Okey, dalam bidang kejuruteraan, seni bina dan hiasan dalaman. Engineering, architecture dan interior design. Apa-apa yang berkaitan dengan designing, industrial design juga memerlukan JKT. So, kalau awak lihat di sini, jurutera, pereka bentuk dan pelukis teknikal diperlukan dalam bidang kejuruteraan. Kenapa kita perlukan? Kerana idea perlu dikemukakan melalui lukisan. Okey, dalam bentuk grafik. Okey, jadual 1.1.1. Okey, kerjaya yang terlibat dalam JKT. Yang ini awak salin dalam buku nota anda juga. Jurutera, apa tugas jurutera? Jurutera tugasnya adalah menyediakan idea. Okey, menyediakan idea dan konsep awal reka bentuk. Mengesahkan lukisan teknikal. Jangan keliru di antara jurutera dengan arkitek.
Jurutera dari segi reka, bentuk dan lukisan teknikal. Arkitek pula merangka idea pembinaan bangunan dan mengesahkan pelan. Beza jurutera dengan arkitek. Kemudian awak ada pelukis pelan. Pelukis pelan pula menyediakan lukisan teknikal yang terperinci berdasarkan kepada konsep atau idea pembinaan bangunan yang diberikan oleh jurutera ataupun arkitek tadi. Itu pelukis pelan. Pereka bentuk pula membuat reka bentuk. Menghasilkan model ataupun ciptaan sebenar daripada lukisan-lukisan tadi. Sama ada dalam bentuk model atau ciptaan sebenar berdasarkan kepada lukisan yang dihasilkan tadi. Jadi keempat-empat kejayaan ini berkait rapat. Jadi salinkan jadual ini dalam buku nota anda. Jadual 1.1.1. Seterusnya media dan peralatan. Dalam unit 1.2 ini, apa yang perlu awak tahu? Awak perlu menamakan peralatan teknikal dan juga boleh menyatakan ataupun menerangkan fungsi peralatan tersebut. Mari kita lihat antara peralatan yang pertama. Ada meja lukisan. Meja lukisan ini ada dalam bilik GKT di sekolah. Awak lihat ada papan lukisan. Papan lukisan ada dua jenis. Satu yang jenis kayu dan yang satu lagi adalah jenis plastik. Dan awak lihat apakah fungsi papan lukisan ataupun meja lukisan ini. Berfungsi sebagai tempat alas. Berfungsi sebagai tempat alas untuk melukis dengan permukaan yang rata. Bezanya papan lukisan ini awak boleh bawa ke mana-mana, portable. Meja lukisan, meja khusus. Itu meja lukisan. Papan lukisan dan meja lukisan seharusnya dijaga rapi supaya ianya dapat berfungsi dengan baik. Maksudnya aspek yang dititik beratkan adalah aspek dari segi kebersihan lah. Dan sisi ratanya dan lurus. Sesikuti. Ini sesikuti. Apa fungsi sesikuti? Sebelum kita pergi pada fungsi, sesikuti dibahagi pada dua bahagian utama. Sesikuti dibahagi pada dua bahagian utama, iaitu kepala dan bilah panjang. Mana kepala, mana bilah panjang. Ini kepala. Itu kepala. Ini bilah panjang. Kena tahu. Ada dua bahagian utama, iaitu kepala dan bilah panjang. Seterusnya, fungsi bagi sesikuti. Sesikuti untuk membina garisan ufuk yang lurus. Apa garisan ufuk? Garisan ufuk adalah horizontal line, garisan mendatar. Itu adalah garisan ufuk. Ciri-ciri sesikuti yang baik. Bahagian pinggir bilah yang panjang, lurus dan kepala kukuh serta tidak melengkung. Itu ciri-ciri sesikuti yang baik. Salin dalam buku nota anda. Salin dalam buku nota anda. Salin nama alatan, fungsi alatan. Seterusnya, anda ada sesiku set. Ini sesiku set. Ini adalah antara alatan yang awak perlu ada. Awak perlu ada alatan ini untuk memudahkan anda untuk membuat aktiviti melukis. Sesiku set.
Okey, apa itu sesiku set? Sesiku set adalah sesiku yang mempunyai sudut 30, 60, 90. Okey, mana 30, mana 60, mana 90? Okey, ini sudut 60. Okey, manakala yang ini adalah sudut 30. Dan yang ini adalah sudut 90. Okey. Kemudian sesiku set yang satu lagi. Yang ini adalah 45. Yang ini adalah 90. Dan yang ini adalah 45. Okey. Okey. Kemudian fungsi sesiku set. Fungsi sesiku set menghasilkan garisan tegak dan garisan condong dan selari. Itu fungsi sesiku set. Okey. Dan sesiku set ini kita gunakan bersama dengan sesiku T. Ciri-ciri sesiku set yang baik. Keadaan tepi sesiku set itu adalah lurus dan tidak melengkung. Okey. Sesiku set. Seterusnya jangka lukis. Jangan bagi tahu saya awak tak tahu apa itu jangka lukis. Awak dah gunakan dalam matematik anda sebelum ini. Okey, anda juga perlu ada alatan ini. Awak perlu ada jangka lukis. Okey, apakah kegunaan jangka lukis? Untuk membina bulatan dan memindahkan jarak serta melukis lengkuk. Okey, untuk membina bulatan, pindahkan jarak serta melukis lengkuk. Okey, kegunaan jangka lukis. Seterusnya awak ada lengkung Perancis dan lengkung fleksibel. Okey, lengkung Perancis dan lengkung fleksibel. Mesti dieja dengan betul. Perancis bukan Francis. Okey, apa fungsi lengkung Perancis? Untuk melukis garisan lengkung. Okey, lengkung fleksibel juga sama untuk membina garisan lengkung. Right? Jadi kedua-dua alatan ini kita guna untuk melukis garisan lengkung yang kita tidak ada maklumat jejarinya. Beza lengkung dengan lengkuk. Lengkuk ada jejari, lengkung tidak ada jejari. Okey. Yang ini. Okey, ini lengkung Perancis. Ini pula lengkung fleksibel. Jadi kena tahu mana satu lengkung Perancis, mana satu lengkung fleksibel. Okey, seterusnya mata pensel. Mata pensel ada pelbagai jenis. Kita ada 3 grade. Okey, 3 grade mata pensel. Grade keras, grade sederhana dan grade lembut. Okey, grade keras ini kita gunakan untuk menghasilkan garisan bertona cerah. Okey, untuk menghasilkan garisan bertona cerah. Untuk membuat garis binaan. Itu grade keras. Kemudian kita ada grade sederhana. Grade yang digunakan untuk membuat lakaran. Grade sederhana untuk membuat lakaran, untuk buat garisan tengah. Kemudian kita ada grade lembut. Kita ada grade lembut di mana grade ini digunakan untuk menghasilkan garisan yang lebih tebal. Menggunakan garisan yang lebih tebal di mana kita gunakan untuk membuat garisan, juga boleh digunakan sebagai garisan objek. Okey. Untuk mata pensel,
untuk kegunaan kita di sekolah, saya selalu cadangkan kepada pelajar sekurang-kurangnya ada pensel grade HB dan juga 2B. Kalau dapat cari 2H, lagi cantik. Okay, 2H untuk garis binaan sebab ianya lebih halus daripada HB, di mana HB itu kita boleh gunakan untuk lukiskan garisan binaan. 2B kita boleh gunakan untuk buat garisan binaan, tetapi sekiranya ada kesilapan, awak nak padam, lukisan awak nampak kotor lah. Okay, kalau nak ikut betul-betul, 4H. 4H ini yang paling sesuai untuk buat garisan binaan. 2H dan HB untuk garisan objek, 2B untuk hasilkan garisan yang lebih tebal. Okey. Selain daripada mata pensel, anda juga boleh menggunakan pensel mekanikal. Sama ada kita guna pensel kayu ataupun pensel mekanikal. Selain daripada itu, kita juga perlu ada pemadam. Okey, pemadam untuk anda memadamkan apa-apa kesilapan. Kita nak memadamkan dengan bersih tanpa merosakkan kertas lukisan. Jadi kita gunakan pemadam pensel yang bertekstur lembut. Yang bertekstur lembut. Seterusnya kita ada plat pencontoh. Ini contoh plat pencontoh. Plat pencontoh. Plat pencontoh ini sering kita gunakan untuk melukis simbol-simbol. Terutamanya bila kita nak melukis simbol perpaipan ataupun simbol elektrik. So, untuk anda, apa yang perlu awak ada sekarang, alatan yang awak ada sekarang adalah kena ada pemadam, kena ada pensel, kena ada lengkung Perancis atau lengkung Perancis ataupun lengkung fleksibel. Tak payah beli dua-dua, salah satu. Sama ada lengkung Perancis ataupun lengkung fleksibel. Kena ada jangka lukis. Carilah jangka lukis yang lebih berkualiti. Kena ada sesiku set. Mesti ada sesiku set. Jangan beli sesiku set yang saiz kecil. Beli sesiku set yang saiz lebih besar sebagaimana yang saya dah nyatakan minggu lepas, iaitu berukuran 30 cm. Sesiku T dengan papan lukisan ini ada di sekolah. Yang ini kita boleh pinjamkan untuk anda. Kalau anda nak beli sendiri pun boleh. Beli saja yang saiz A3. Tak perlu beli yang saiz lebih besar. Beli saiz yang sesuai untuk saiz A3. Kalau tak beli pun tak apa. Yang penting sesiku set mesti ada. Jangka lukis kena ada. Lengkung Perancis kena ada. So, setakat ini saja untuk hari ini. Jadi, apa yang saya nak anda buat adalah siapkan nota anda, buatkan nota anda sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Dan juga buatkan latihan modul yang telah diberikan kepada anda. Buatkan latihan modul yang telah diberikan. Dari muka surat 1 sehingga muka surat 1 dan muka surat 2 sahaja. Saya ulang balik. Muka surat 1 dan muka surat 2 sahaja. Sekian saja untuk hari ini. Dan terima kasih atas perhatian yang anda berikan.